Kena kerja. Patu dia lakukan, Yang tak kaya. Juga masih dari timur mana, dia cerah. Mesti cerah sih ya. 3 ruangnya 3 masaknya kan. Itu ada. Menyeri timur dia membari. Jadi yang dia kerja si halapan ni, agak berat kualitas ji, agak berat kualitas ji. Memang ada banyak ni, tanya ipok legok ni tadi kan nama tu. Indonesia. Negara ini memiliki iklim tropika yang amat sesuai untuk memproduksi garam. Salah satu kawasan penghasilan garam di Indonesia ada di Pulau Sumatera, Aceh Utara. Garam biasanya digali dari batuan-batuan asin dan kemudian diproses menjadi garam. Lain pula, pemprosesan garam yang dilakukan di Kecamatan Lapang, Aceh Utara ini. Lelaki yang berusia 56 tahun ini menghasilkan garam dari rebusan air tanah. Teknik yang telah diwariskan kepadanya semenjak nenek moyang lagi merupakan antara teknik penghasilan garam yang tertua di dunia. Pak Usman, dengan berbekalkan tenaga tuanya, setiap hari akan berjemur di bawah terik cahaya matahari untuk melakukan proses penggaraman. Sekiranya hari tersebut hujan, maka tanah tidak dapat digembur dan proses penggaraman gagal dilakukan. Proses penggaraman tradisional tidaklah mudah. Ia memerlukan beberapa peringkat kerja yang memakan masa. Hanya kasih airnya dah dempuk. Kalau yang dah dempuk katanya. Dia dempuknya tak boi lah, tak pegat urut-urut nama lagi atung lah. Dia kata orang belang. Sorry waternya. Yang baru itu gede, nak pulang sampai. Proses penggaraman memakan masa 3 ke 4 hari. Peringkat pertama dikenali sebagai MEU. Proses gembur tanah ini dilakukan berkali-kali sehingga tanah benar-benar kering dan membolehkan zat-zat mineral garam timbul di permukaan tanah. Menurut Pak Usman, tidak semua tanah mampu menghasilkan zat garam. Penduduk di sini beruntung kerana tanah di kawasan tersebut sememangnya dikurniakan Tuhan agar mampu menghasilkan garam. Rata-rata penduduk di sini juga melakukan proses penggaraman. Walaupun begitu, pendapatan daripada hasil jualan garam tidak begitu menguntungkan. Menghasilkan garam hanyalah mata pencarian bagi mendapatkan wang penghasilan sehari-hari. Gayanya, penduduk di kampung ini telah terbiasa hidup sederhana dengan rezeki yang secukupnya. Sementara menunggu tanah yang digembur kering di bawah jemuran matahari, Pak Usman akan menuju ke bendang bagi membantu anak dan isterinya memotong dan mengumpul padi. Kini telah masuk musim menuai.
Pak Usman hanya akan turun ke Bendang apabila musim menuai sahaja. Kerana menurut adat di sini, hanya kaum perempuan yang akan menyemai padi dan para lelaki akan ke sawah menjelang musim tuai. Kali ini Pak Usman dibantu anak dan isterinya. Bersawah merupakan antara kerja sambilan orang kampung di sini bagi menambah hasil pendapatan mereka. Oleh kerana penanaman padi perlu mengikut musim, maka penghasilan daripada penanaman padi tersebut tidak mampu menjadi rezeki bulanan keluarga Pak Usman. Namun, bulan ini Pak Usman bersyukur kerana bendang miliknya mengeluarkan hasil padi walaupun tidak sebanyak biasanya. Abrar, anak lelaki Pak Usman, lebih memilih ke sawah membantu ayahnya daripada masuk ke sekolah pada hari menuai. Kebanyakan anak kampung di sini tidak bersemangat ke sekolah kerana telah terdidik dengan cara membantu keluarga mencari rezeki semenjak kecil lagi. Hari yang tadinya panas terik tiba-tiba berubah mendung kelabu. Angin kencang menyerpa dan rintikan hujan mula menerpa. Gurun dan hujan lebat dengan cepat membasahi tanah. Hari yang disangka tuah mula berubah arah. Hujan telah membasahi tanah yang digembur kembali. Beginilah nasib Pak Usman apabila cuaca tidak memihak kepadanya. Bila hujan berhenti, Pak Usman terpaksa menggembur semula tanah yang hampir kering sebelumnya. Memulakan kerja di pagi hari dengan mengulang proses penggaraman dari peringkat pertama bukan suatu permulaan yang menyenangkan. Tapi inilah rutin kerja yang perlu dihadapi untuk menyara keluarga. Seperti biasa, sementara menunggu tanah kering sepenuhnya, Pak Usman akan memotong kayu untuk penyediaan bahan bakar. Jika hari terlalu panas, Pak Usman akan berehat seketika di jambunya dan ditemani oleh rakan-rakan. Rakan-rakan Pak Usman juga melakukan penggaraman sebagai pekerjaan utama mereka. Pak Husin, berusia 50 tahun, telah mula melakukan penggaraman semenjak remaja lagi. Nasibnya tidak seberuntung Pak Usman. Dia telah menjual tanah miliknya untuk membiayai hidup anak dan isteri. Kini, Pak Husin cuma mampu menumpang rezeki dengan melakukan penggaraman di tanah milik Pak Usman. Kat turun murona, kasalin menalin anu-anunya andum, katuruknya kerja. Bantu ayah. Bantu ayah. Nalang anate kerja merantau. Mai kamu anak jak sawahnya kaki no tinggal. Setiap kerja tempatnya. Ai lain lah pekerjaan, jauh laut. Nan jak ulang, nan jak menehun macam-macam curah adum, nan jak meubi, nan jak mangkoi bi. Nak menyaring kot.
Ya menjua. Tu ni siranya letak lencang je mun. Mata bawahnya ni keluar lencang. Dapat ni. Mungkin urung dok sirah ke tak le. Sini mana? Kalau sirah lain, kalau sirah jare. Yang baru je sirah tak guna memendung. Nah jamu cerita boy no. Hanya beberapa jambu yang masih terdapat di kecamatan ini. Rata-ratanya sudah usang dan tidak diperbaiki lagi. Hal ini kerana generasi kini tidak lagi mahu melakukan kerja-kerja berat sebegini. Pak Abdullah berusia 53 tahun masih bekerja sebagai penjaja garam keliling kampung. Selama 20 tahun, ini merupakan mata pencarian tetap baginya. Garam Kecamatan Lapang merupakan sumber rezeki utama bagi mensekolahkan anak-anaknya. Setiap pagi, dia akan ke jambu Pak Usman mengambil bungkusan garam untuk dijual. Jika tidak laku di pasar-pasar, dia akan keliling kampung untuk menjaja garam. Pasar bukan tempat jualan utama bagi garam kampung sebegini, kerana di pasar, garam buatan kilang menjadi pasaran utama. Maksud seandainya hino tadi dacok hino rata jamu dacok. Anak tebi luar, yung serah danyo hino lapang maju mai. Karena serah danyo serah lebih kualitas god. Karena dengan hana tabu sepu tapi dumno putih serah dan dumno kualitas mengaji. Ya ni go ibu ji dium serah agak penehit. Nah, lian tu ada di pegat bawah limeng tu nah yang pernah beruk beli mengkok yang mana makanya igo ipu maju wataroi. Jadi yang kerja di sirah lapang ini agak berat kualitas ji, agak good kualitas ji. Memang lagi banyak ni tanya ipoh legok tetapi kan hana maju. Garam tradisional Lapang mendapat saingan berat untuk memajukan hasil jualannya apabila terdapat petani garam moden yang turut mengembangkan ekonomi penggaraman di kawasan ini. Para petani tradisional bukan menolak kemajuan, tetapi kerana memerlukan modal yang besar, tidak ramai petani garam tradisional mampu mengembangkan usahanya. Hasil penggaraman moden menggunakan teknik geomembran seperti ini mampu menghasilkan berton-ton garam yang kemudiannya dijual ke kilang-kilang. Namun dari segi kualiti, garam tradisional lebih halus hasilnya berbanding garam geomembran yang merupakan garam kasar dan perlu ditambah zat iodium ke dalamnya. Tanah yang digembur Pak Usman telah kering. Setelah proses meng'u dilakukan, jika cuaca baik dan tiada tanda-tanda hujan, Pak Usman akan meneruskan dengan proses selanjutnya iaitu merun. Merun adalah proses di mana petani garam akan meratakan tanah yang digembur sebelumnya. Proses ini dilakukan agar tanah menjadi tebal dan menimbulkan lebih banyak garam. Sama seperti proses meng'u, proses merun tanah ini tidaklah mudah. Ia memerlukan tenaga yang banyak ditambah dengan peralatan kayu yang berat. Setelah merun, proses membuka tanah dilakukan semula agar tanah yang dibugar benar-benar tebal. Ketebalan tanah yang dibugar menentukan kadar garam yang akan dihasilkan.
Selesai proses membugar tanah kali kedua, proses penggaraman diteruskan lagi dengan langkah seterusnya, iaitu pesapat. Proses ini dilakukan dengan cara menarik tanah tebal yang telah dibugar tadi dan akan ditumpukkan. Di tanah lancang sirah ini terdapat beberapa lubang yang disediakan untuk takungan air garam. Sisi kanan dan kiri lubang tersebut diletakkan daun kelapa kering. Daun kering ini bertujuan untuk mengalirkan air masin ke dalam lubang yang tersedia. Di atas daun kering ini jugalah tanah dikumpulkan dan akan dimampatkan. Untuk proses kali ini, Pak Usman mengupah rakannya membantu melakukan proses pesapat tanah. Warga di sini sukar mendapat pekerjaan, melainkan jika ada upah dari orang-orang yang ingin meminta bantuan kerja. Beginilah nasib orang kampung di sini, walaupun rata-rata dari mereka telah menjamah usia. Tanah yang ditumpukkan di atas daun kelapa kering akan dimampatkan dan diratakan menjadi bentuk cube. Bentuk cube yang dihasilkan perlulah betul-betul mampat agar tidak berlaku kebocoran atau hakisan ketika proses penyiraman dilakukan nanti. Seusai proses pesapat tanah, Pak Usman segera melakukan proses pegadman sebelum matahari terbenam. Proses pegadman adalah proses di mana petani garam akan membuat benteng kecil di sekeliling cube agar air yang akan dituangkan ke dalam cube tersebut tidak mengalir keluar. Hari ini Pak Usman dibantu oleh isteri untuk proses penggaraman selanjutnya. Sementara itu, Pak Usman melakukan rutin mingguan membersihkan kuali rebusan garam. Isteri Pak Usman melakukan proses siraman. Air hujan yang bertakung akan disiram ke atas cube. Air akan meresap ke dalam cube tanah, seterusnya meresap zat-zat garam. Kemudian air akan mengalir keluar melalui daun kelapa kering. Air yang telah meresap garam seterusnya ditakung di dalam lubang yang terdapat di tengah-tengah cube tanah. Pak Usman masih membersihkan kualinya daripada kerak garam yang telah keras. Kerak garam yang menebal perlu dibersihkan agar kuantiti air rebusan lebih banyak dapat dituang ke dalam kuali. Setelah air takungan garam memenuhi lubang, air garam tersebut akan dipindahkan ke dalam tempat simpanan sebelum proses rebusan. Proses ini dinamakan cerung E.
takat timbul telur ayam menentukan kadar garam yang akan dihasilkan. Semakin masin air garam, semakin timbul telur ayam. Tampaknya petani garam juga perlu menguasai ilmu kimia. Inilah yang terjadi jika tanah tidak betul-betul mampat. Kiub bocor akan mengalirkan air keluar daripada lubang takungan. Isteri Pak Osman terpaksa membaikinya semula. Sementara isterinya bersarapan, Pak Osman menyambung tugasnya. Dia tidak mahu membazirkan masa kerana tiada siapa tahu jika cuaca tiba-tiba berubah lagi. Jika kuali telah penuh, air rebusan garam disimpan di dalam tap simpanan buatan sendiri. Air rebusan garam perlu ditunggu selama 4 jam sebelum berubah menjadi garam halus. Ia bergantung juga kepada suhu api dan ketersediaan bahan bakar. Pak Osman perlu menunggu di jambunya kerana bahan bakar perlu ditambah setiap 1 jam. Setelah 4 jam menunggu, akhirnya garam basah telah siap untuk diangkut. Garam basah akan diangkut ke bahagian tepi untuk dikeringkan. Garam akan kering sendiri dalam tempoh beberapa jam dan siap untuk dijual keesokannya. Inilah usaha Pak Osman dalam menghasilkan setumpuk garam. Merdeka